Sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus memimpin kidung, sila lihat kidung bilangan 218, 218. Pertama, kedua, ketiga, sila lihat lagi kidung bilangan 99, 99. Pertama, kedua, ketiga,
Sila lihat lagi kidung bilangan 135. 135. Pertama, kedua, ketiga, sila lihat lagi kidung bilangan 148. 148. Pertama, kedua, ketiga, Yesus kembali.
Sila lihat lagi Kidung Bilangan 160. 160. Pertama, kedua, Yesus Kristus yang di hatiku, hidupku tenteramlah, jiwa berlalu berdari, memuji kasih-Mu, terang hidup dan sejahtera, dalam hatiku. Ketiga, Roh Kuduslah tinggal di hati, Ku berpengalaman, benar dan Tuhan Yesus, bersinar di dunia, terang hidup dan sejahtera, selamanya dalam hatiku. Hati suci amat biru, hidup kekal di surga. Syukur puji Tuhan, pimpin kidung sampai sini. Haleluya. Sila berdoa dalam hati. 我们一起同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita melakukan kebaktian malam ini. 奉主耶稣圣名，开始今天晚上的聚会。 Baik, mari kita puji Tuhan Kidung Rohani Bilangan 153. 我们一起站立唱诗赞美神第153首。
Silakan duduk. 请坐。 Pertama-tama diucapkan selamat malam, ya salam bertemu di dalam kasih Tuhan kepada saudara-saudari sekalian, para dekan dan juga teman-teman sekerja yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. 首先，在这里问候主所爱的弟兄、执事以及传道同工们，大家主里平安。 Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang ada. 我们感谢神，因为我们还拥有机会。 Ya, pada malam ini kita dapat merenungkan firman Tuhan, menjadi suatu kesaksian yang memberi kita kekuatan. 今天晚上我们能够学习神的道理，作为我们日常的勉励。 Sebelum kita belajar firman Tuhan, 在我们还没有学习神的道理之前， kita berdoa, kita memohon pimpinan tangan Tuhan Yesus. 我们祷告，求神的手带领我们。 Ya, semoga Roh Kudusnya memberi kita pengertian dan hikmat untuk saling belajar dalam firman-Nya. 愿他的灵能够使到我们能够明白，甚至有智慧来去明白神的道， Ya, semoga iman kita dapat dibangunkan sekali lagi. 使到我们的信心能够再次的得到造就。 Ya, baik, mari kita sehati berdoa. 我们一起同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya, 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 Amin. Baik, dalam perkongsian firman Tuhan kita pada kesempatan ya malam ini, 那么接着今天晚上的机会来学习神的道理， saya membawa suatu judul firman Tuhan yang berbunyi Tuhan menyertai Yusuf. 我以神与约瑟同在的这个主题作为我们大家的学习。 Ya, kita tahu Yusuf adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab.
我们知道约瑟在圣经里面是一个非常著名的人物， Ya, tidak kira pada usianya masih remaja dan sampailah kepada usianya ya, ia sudah menjadi tua. 不论是他在青少年的时代，或者是在他老年的时代， Ya, dia merupakan seorang tokoh yang begitu sangat penting ya di dalam sejarah umat Tuhan. 他是一个在神的子民里非常重要的一个角色。 Ya, kita tahu suatu kelebihan yang ada dengan Yusuf, 我们知道约瑟有一个长处， di mana Tuhan kita boleh melihat Tuhan selalu menyertai dia. 我们能够看到神时常与约瑟同在。 Nah, baik mari kita membuka atau melihat di dalam kitab Kejadian pasal 39. 我们看圣经创世纪的39章， Kejadian pasal 39 kita bacakan dahulu di ayat yang ke-21. 创世纪39章的第21节， Ya, Kejadian 19 ayat 21. 创世纪39章21节。 Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. 21节，但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在施狱的眼前蒙恩。 Nah, kita lihat lagi Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. 我们再看创世纪39章的第2节， Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. 第2节，约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。 Kita lihat lagi di ayat yang ketiga. 我们再看第3节， Ya, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. 第3节，他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利。 Nah, sekarang kita lihat lagi Kejadian 39 ayat 23. 现在我们再看创世纪39章的第23节。 Nah, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. 23节，凡在约瑟手下的事，施狱一概不查，因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他所做的尽都顺利。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 那么主所爱的弟兄姐妹们， Ya, daripada ayat suci yang kita bacakan tadi, 从刚刚我们所读过的这几个圣经章 di 节， situ sekurang-kurangnya telah memperlihatkan kepada kita ada 4 kali catatan Alkitab yang menyatakan Tuhan menyertai Yusuf. 就至少4次向我们展出了记录关于神耶和华与约瑟同在， Dan maupun Yusuf disertai Tuhan. 甚至是约瑟，耶和华神与约瑟同在。 Nah, kita tahu cerita tentang Yusuf ini bermula di pasal berapa? 我们知道约瑟的事迹是从第几章开始记载的吗？ Kita boleh melihatnya di pasal Kejadian pasal yang ke-37. 我们能够从创世纪的37章开始看到， Kita tahu bermula dari umur Yusuf 17 tahun. 就是在约瑟17岁的时候。 Nah, kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 2. Kejadian pasal 37 ayat yang kedua. 我们看创世纪37章的第2节， Ya, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tekala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Ziplah, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar segala kejahatan saudara-saudaranya. 第2节，雅各的基略如下：约瑟17岁，与他哥哥们一同牧羊，他是个童子。他与他父亲的妾毗拉、示帕的儿子们常在一处。约瑟将他哥哥们的恶行报给他们的父亲。 Nah, bermula dari umur Yusuf 17 tahun. 那么，自从约瑟17岁的时候， Apakah yang dilakukan oleh Yusuf ketika itu? 那么约瑟当时做了什么？ Nah, menurut dalam Alkitab,
根据圣经， Ya, dia ini menggembalakan kawanan kambing domba ayahnya bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. 他与哥哥们一同牧养。 Ya. Kemudian bermula daripada Kejadian pasal 37 ini. 那么从创世纪37章开始， Ya, di situ kita melihat apakah perkara atau hal yang berlaku pada Yusuf itu. 从那里我们能够看到在约瑟身上发生了什么。 Ya, kita lihat pada mulanya ya timbul kebencian daripada abang-abangnya terhadap Yusuf. 我们能够看到约瑟的哥哥们对他发起了恶意。 Ya, mengapa abang-abangnya benci kepada Yusuf? 为什么他的哥哥们会恨他？ Ya, dalam Alkitab juga ada mencatatkan. 那么在圣经里也有记载， Ya, karena ayahnya Yakub yaitu membuat jubah yang indah baginya. 因为他们的父亲雅各为约瑟做了一个彩衣。 Nah, kemudian Yusuf ini mendapat mimpi sebanyak 2 kali. 然后约瑟做了2次梦， Dan itulah yang membuatkan saudara-saudaranya itu membencikan Yusuf ini. 就是这造成了约瑟的哥哥们恨约瑟。 Nah, kemudian setelah itu apa lagi yang telah berlaku dengan Yusuf ini? 那件事过后，约瑟身上发生了什么？ Apabila kebencian itu timbul di hati saudara-saudaranya, 当他哥哥们的心里激发了恨意， saudara-saudaranya itu merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Yusuf. 他的哥哥们就计划要对约瑟做一些不好的事情。 Kita lihat Kejadian pasal 37. 我们看创世纪的37章， Kita baca ayat 24. 我们看第24节， Ya, Kejadian 27 ayat 24. 创世纪37章的第 Dan 24节。 mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tiada berair. 24节把他丢在坑里，那坑是空的，里头没有水。 Nah, kemudian kita lihat ayat 25 hingga ayat 28. 我们再看从25节到28节。 Nah, kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. 25节，他们坐下吃饭，举目观看，见有一伙米甸的以斯玛利人从基列来，用骆驼扶着香料、乳香、没药，要带下埃及去。 Nah, ayat 26. 26节， Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? 有26节，犹大对众弟兄说：“我们杀我们的兄弟，尝了他的血有什么益处呢？” Ayat 27. 27节， Ya, marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. 27节，我们不如将他卖给以斯玛利人，不可下手害他，因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。众弟兄就听从了他。 Ayat 28. 28节， Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shekel perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. 28节，有些米甸的商人从那里经过，哥哥们就把约瑟从坑里拉上来，将定20十克勒银子，把约瑟卖给以斯玛利人，他们就把约瑟带到埃及去了。 Ya. Sebelum ini, ya kita tahu abang yang paling sulung yang bernama Ruben itu. 在那之前，我们知道他最大的哥哥是吕便， Ya, karena saudara-saudara lain Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. 因为他其他的哥哥们在计划要杀了约瑟。 Ya, itu kita boleh lihat di Kejadian pasal 3 ayat 20 sehinggalah ayat 22. 我们能够从创世纪里看到， Ya, Ruben berkata, 吕便说， ya dalam ayat 21, 在21节， ya janganlah kita bunuh dia. 我们不要杀他， Ya, dengan maksud apa? 为什么？ Ya, maksudnya Ruben mau melepaskan Yusuf ini daripada tangan ya saudaranya yang lain itu. 意思是吕便要救约瑟脱离他们的手。 Kemudian akhirnya mereka itu tidak jadi membunuh Yusuf. 那么最后他们也没有成功要杀了约瑟。 Jadi apa yang mereka lakukan? 那么但是他们做了什么？ Mereka yaitu mengangkat Yusuf, memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang
kosong itu. 他们把月色放进一个空的坑里。 Kemudian itulah tadi kita membaca di dalam ayat 26. 这就是刚刚我们所读过的，在26节。 Salah satu saudara Yusuf bernama Yehuda. 那么月色的其中一个哥哥 Dia 犹大， dia berkata, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita Yusuf ini 他说：“我们杀了我们的弟兄月色有什么益处呢？ dan menyembunyikan darahnya. 甚至藏了他的血。 Jadi apa yang patut mereka buat? 那么他们应该做什么？ Kata mereka, bagus kita jual dia kepada orang Ismail ini. 他们说：不如我们把月色卖给以斯玛利人。 Nah, jadi akhirnya Yusuf itu telah dijual. 那么最后月色被卖。 Jadi setelah dia dijual kepada orang Ismail, 当他被卖给以斯玛利人后， nah kemudian orang Ismail ini ya dia terus pergi ke Mesir, kemudian dia menjual sekali lagi Yusuf itu dengan orang Mesir. 以斯玛利人就下到埃及，然后再次的把月色卖给埃及人。 Nah, saudara-saudara sekalian, 那么弟兄姐妹们， coba kita renungkan peristiwa yang berlaku dengan Yusuf ini. 我们是回想发生在月色身上的这个事迹。 Ketika Yusuf berumur 17 tahun, 当月色17岁的时候， dia sudah menerima tamparan yang paling menekan ya jiwa maupun menekan hidupnya. 他已经接受了那些打击他心灵的事情。 Kita lihat saudara-saudaranya membenci dia. 我们看到他的哥哥们恨他， Kita lihat saudara-saudaranya menjual dia. 我们能够看到他的哥哥们把他卖了， Bukan jual satu kali, 不只是卖了一 dia 次， dijual sampai 2 kali. 甚至是他被卖了2次。 Nah, seolah-olah kita melihat hidup Yusuf itu bagaimana? 我们看约瑟的生活是怎样的， Ya, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. 充满了试探，充满了考验。 Ya, tetapi bila kita membaca Kejadian pasal 39 tadi, 但是当我们读创世纪37章， bahwa Yusuf itu ya, kelihatan dalam catatan Alkitab ada 4 kali Tuhan selalu menyertai dia walaupun di mana dia berada. 那么那里记载了4次耶和华与他同在。 Ketika dia berada di rumah Potifar pegawai istana Firaun itu di Mesir. 当他在埃及他主人波提法的家里， Nah, kita boleh lihat di Kejadian 39 ayat yang kedua, itulah yang menyatakan ya pertama Tuhan menyertai Yusuf. 我们能够看到在创世纪39章第2节这里第一次的记载，耶和华与他同在。 Kemudian kali yang kedua di ayat yang ketiga kelihatan juga bahwa Yusuf disertai Tuhan. 那么第2次记载就是在第3节那里也有记载，耶和华与他同在。 Kemudian kali yang ketiga di ayat yang ke-21. 那么接下来第3个机会就 Sekali 第3 lagi 次的记录就要在21节。 Sekali lagi menampakkan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. 我们再次的能够看到耶和华与约瑟同在。 Kemudian di ayat yang ke-23, 再次的在接下来就是第23节， Tuhan menyertai dia. 耶和华与他同在。 Nah, saudara-saudara sekalian, 那么弟兄姐妹们， kehidupan kita sebagai umat Kristen hari ini 我们作为基督徒的生活， ya seperti kehidupan yang yang dialami oleh Yusuf ketika itu. 就好像当时约瑟所遇到的情况一样。 Kita pasti suatu ketika menerima tamparan yang hebat ya dalam hidup ini. 那么有一时在我们的生活当中，我们一定会遇到一个非常大的考验。 Ya, mungkin pihak saudara kita yang lain mungkin pernah membenci kita. 非常大的打击，有可能我们的亲戚会恨我们， Ya, maupun mungkin dalam dalam pekerjaan atau apa yang kita lakukan dalam dunia ini banyak tekanan yang kita hadapi. 甚至在我们的工作上，我们在世上所行的事，我们会面临一个巨大的压力。 Tetapi jangan kita takut. 但是我们不要害怕， Ya, kita percaya sungguh dengan Tuhan. 我们要完完全全的相信神。 Kalaulah Yusuf ya dahulunya selalu disertai oleh Tuhan. 如果约瑟从前耶和华就与他同在， Maksudnya Tuhan langsung tidak pernah meninggalkan dia. 意思是耶和华没有离弃过他。 Maka percaya juga ya, keadaan kita pada hari ini. 那么能够相信我们今天的状况， Kita juga tidak ditinggalkan oleh Tuhan. 我们也是不被耶和华所撇弃。 Tuhan menyertai segala apa yang kita lakukan itu. 神与我们所行的一切同在。 Nah, maka pada hari ini apa yang kita mau kena belajar daripada Yusuf ini? 那么今天我们要从约瑟所学习的， Mengapa Tuhan menyertai dia? 为什么耶和华会与他同 Mengapa 在？ segala sesuatu
pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf itu kelihatan semuanya berhasil dengan baik. 为什么一切约瑟所行的都有一个好的果效？ Ketika dia berada di rumah Potifar, 当他在波提凡的家里， ya Tuhan menyertai dia. 神与他同在， Segala segala usaha dia mendapat hasil yang baik. 一切他所行的都是好的。 Nah, ketika dia di dalam penjara, 当他在牢里的时候， Tuhan juga tidak meninggalkan dia. 神也没有离弃他， Ya, malahan kata Alkitab, Tuhan yaitu melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. 照着圣经的记载，耶和华与约瑟同在，向他施恩， Sehingga Yusuf itu menjadi orang kesayangan kepada kepala penjara itu. 甚至到约瑟是那狱长的最宠的一个 Nah, 人。 sekarang kita lihat rahasia yang penting yang ada dengan Yusuf. 我们看在约瑟身上的奥秘， Mengapa dia disertai Tuhan? 为什么耶和华会与他同在？ Mengapa segala usaha yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil? 为什么一切他所行的都有一个好的结 Nah, 果？ ini yang kita mau kena belajar dari Yusuf. 这是我们要从约瑟身 Ya, 上所学习 sebagai 的。 umat Kristen, 作为基督徒， apa yang patut saya kena lakukan? 我们应该做什么？ Ya, kita harus sama seperti Yusuf. 我们应该好像约瑟一样。 Baik, yang pertama, 第一， ya, Tuhan menyertai dia. 神与约瑟同在， Tuhan membuatkan usahanya berhasil 神让他所做的一 karena 切都有好果效 Yusuf，ialah orang yang rajin. 因为约瑟是一个勤劳的人， Ya, Yusuf orang yang rajin. 约瑟是一个勤劳的人。 Nah, Yusuf orang yang rajin, kita Ya. juga hari ini harus menjadi orang yang rajin. 约瑟是一个勤劳的人，所以今天我们也要成为一个勤劳的人。 Kita boleh lihat, seperti tadi dalam kitab Kejadian pasal 37 tadi. 我们能够看到刚刚我们所读过的创世纪37章， Apa pekerjaan Yusuf? 那么约瑟做的是什么？ Kejadian 37 ayat yang kedua. 创世纪37章的 Ya, 第二节， tadi ayat ini kita sudah rujuk. 刚刚我们已经读过了。 Dikatakan Alkitab biasa menggembalakan kambing domba. 圣经说约瑟常牧羊， Ya, ini pekerjaan ya yang selalu setiap hari dilakukan oleh Yusuf. 这是约瑟时常做的工。 Ya, kata Alkitab biasa menggembalakan kambing domba. 圣经说约瑟常牧羊， Nah, ini menunjukkan apa? 这能够预表什么？ Ini memberitahu kepada kita bahwa Yusuf ini seorang yang rajin. 这告诉了我们约瑟是一个勤劳的人。 Nah, pada hari ini kita sebagai umat Kristen, 那么今天我们作为基督徒， ya kita mau kena jadi orang rajin. 我们需要成为一个勤劳的人。 Ya, rajin apa? 勤劳什么？ Kalau bekerja, kita mau kena rajin bekerja. 如果工作，我们就要勤劳的工作。 Ya, contohnya kalau mau sembahyang, kita mau kena rajin sembahyang. 作为例子，我们如果去教会聚会，我们要殷勤的去聚会。 Kalau kita ini digalakkan, contohnya membaca Alkitab maupun berdoa, kita ini mesti menjadi orang yang rajin. 我们被勉励要去读经祷告，我们也要成为勤劳读经祷告的人， Barulah Tuhan menyertai hidup kita. 神才会与我们的生活同在。 Ya, sebab orang yang malas, 因为一个懒惰的人， Tuhan tidak menyertai dia. 神不会与他同在； Ya, orang yang tidak rajin, 一个不勤劳的人， ya tidak ada berkat bagi dia. 会没有恩与他。 Tetapi bagi orang yang rajin seperti Yusuf, 但是对于那像约瑟一样勤劳的人， kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Memakan. kita. 我们看彼得保罗对我们说了什么？ Baik, kita lihat 1 Korintus, 我们看哥林多前书 nah, pasal 15, 第15章 ayat 58. 第58节。 Ayat 58. 58节， Ya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. 58节，所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常协力做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。 Baik, di dalam firman ini apa yang dikatakan oleh Alkitab? 在这道理，圣经告诉我们什么？ Ya, Rasul Paulus dia mengingatkan kita. 使徒保罗提醒我们， Ya, dalam pekerjaan Tuhan katanya. 在主工上， Ya, kita haruslah giat selalu. 我们需要常常协力。 Apa maksudnya giat selalu? 那么常常协力是什么？ Maksudnya kita mau kena menjadi orang yang rajin. 我们需要成为一个勤劳的人， Seperti Yusuf 就好像约瑟， ketika di rumah Potifar, 在波提法的家里， dia rajin, 他勤劳， ya, sehingga Tuhan membuatkan segala pekerjaannya berhasil, 甚至到神让他所做的一切工都有一个好的结果， sehingga seluruh rumah Potifar itu mendapat berkat dari Tuhan karena Yusuf.
甚至到波提反的家里因为约瑟而蒙恩。 Nah, ketika Yusuf berada di dalam penjara sama juga. 当约瑟在牢里的时候也是一样， Yaitu di mana kata Alkitab juga dia disertai Tuhan. 圣经里说他当时神也与他同在。 Sebab apa? 为什么？ Sebab rajin. 因为他勤劳。 Jadi bagi kita sebagai umat Kristen, 所以对我们作为基督徒来说 rajin，ini penting. 勤劳这个非常 Ya, 重要。 rajin kebaktian. 勤劳去聚会， Kita mau rajin melakukan pelayanan dalam gereja. 勤劳在主里做侍 Ya, 奉的工作 apa。saja kerja di dalam Tuhan Yesus, 只要在主里的一切工 kita mau 作， karena rajin. 我们都要殷勤， Sebab itu Alkitab beritahu kita, 因为圣经告诉我们， ya, bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. 在我们与神之间的关系里都不是突然的。 Itulah upah orang yang rajin seperti Yusuf itu. 这就是勤劳如约瑟的工价。 Kalau kita menjadi orang yang rajin, 如果我们要成为一个勤劳的人， ya Tuhan menyediakan upah. 神会为我们预备了工价。 Usaha di dalam Tuhan tidak jadi sia-sia. 那么在主里的殷勤不 Kita 会徒 lihat 劳。 ya dalam gereja Tuhan hari 我 ini. 们看在今天在神的 Ya, 教会里， syukur banyak seiman kita diberkati Tuhan. 非常的感谢神，我们与许多的信徒因主蒙恩， Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. 他们的工作被神祝福， Ya, usaha mereka diberkati Tuhan. 他们的努力被神祝福， Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. 他们的家庭被神祝福。 Apa sebab? 因为什么？ Sebab rajin. 因为他们勤劳， Seperti Yusuf. 就好像约瑟一样， Tuhan menyertai dia. 神与他们同 Karena 在， Tuhan melihat tangannya rajin. 因为神看见了他手上 Ya, 手上 dia 所做的工是以勤劳的， melakukan sesuatu itu dengan sekuat, yaitu tenaganya. 他所做的一切都是尽力而为。 Jadi pada hari ini 所以今天 begitulah kita. 我们也要如此， Sebab kita lihat berkat bagi orang yang rajin seperti Yusuf ini. 因为我们看，如果我们勤劳如约瑟一样， Kita lihat dalam kitab Amsal, 我们看箴言， Amsal pasal 10, 箴言第10章 ya ayat yang keempat, 第4节， ayat 4. 10章4节。 Oke, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadi kaya. 手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。 Kita lihat Amsal pasal 12 ayat 24 lagi. 我们再看箴言12章的第4 Ya, 节， Amsal 12 ayat 24. 抱歉，箴言12章的第24节。 Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. 24节，殷勤的人手臂掌权，懒惰的人必服苦。 Kita lihat lagi Amsal 12 ayat 27. 我们再看箴言12章的27节， Ya, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. 27节，懒惰的人不靠打猎所得的，殷勤的人却得宝贵的财物。 Coba kita perhatikan di dalam beberapa ayat suci ini. 我们看这几个圣经章节， Ya, apa yang dikatakan oleh Raja Salomo? 那么所罗门王说了什么？ Ya, dia bicarakan tentang orang rajin, tangan orang rajin. 他诉说了那殷勤人的手， Ya, tangan orang rajin seperti tangan Yusuf. 那殷勤人的手就好像约瑟的手， Ya, di rumah Potifar dia sangat rajin. 在波提凡的家里，他也非常的勤劳， Sebab itulah Tuhan menyertai dia. 所以神与他同在。 Di dalam penjara sama juga. 在牢狱中也是一样， Sebab dia orang yang sangat rajin. 因为他是一个非常殷勤的人。 Jadi bagi kita sebagai umat Kristen, 所以对于我们作为神的作为基 kalau 督徒来 mau 说， hidup ini disertai dan berhasil, 如果我们想要我们的生活有成果， ya, jangan malas. 我们不要懒惰， Malas berdoa jangan. 我们不要懒惰祷告， Ya, malas berkebaktian jangan. 我们不要懒惰去教 Ya, 会聚会， malas melakukan pekerjaan Tuhan 我们 jangan. 不要懒惰去做神的工， Kita mesti jadi orang rajin. 我们必须要成为一个殷勤的人， Rajin berdoa, 殷 ya. 勤祷告， Ya, rajin kebaktian, 殷 ya. 勤聚会， Ya, giat mendengar firman Tuhan, ya. 我们要非常的努力来去听神的道， Supaya usaha kita diberkati oleh Tuhan. 使到我们的努力能够蒙神祝福， Jadi ini penting. 所以这非常重 Baik, 要。 sekarang berikut yang keduanya. 那么接下来第二点， Yusuf yang Tuhan menyertai Yusuf ini. 神与约瑟同在， Ya, Yusuf seorang yang taat. 约瑟是一个忠心的人， Ya, Yusuf orang yang taat. 约瑟是一个忠心的人。 Maka kita pun hari ini menjadi orang yang taat sama seperti Yusuf. 所以我们今天也要成为与约瑟一样忠心的人。 Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian 39, 我们看创世纪的39章， kita bacakan ayat 4 我们读第4节 hingga ayat 6. 到第6节。 Kejadian 39 ayat 4 hingga ayat 6. 创世纪39章第4节到第6 Maka 节。 Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia
kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. 第4节，约瑟就在主人眼前蒙恩，侍奉他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。 Ayat 5. 第5节， Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya baik di rumah maupun yang di ladangnya. 第5节，自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福于那埃及人家，凡家里的田间一切所有的都蒙耶和华赐福。 Ayat 6. 第6节， Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. 第6节，波提反将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。 Nah, kita perhatikan ya di dalam ayat-ayat suci ini. 我们是观察这几个圣经章节， Ya, Tuan Yusuf Potifar menyerahkan segala miliknya, ya, diserahkan pada kekuasaan Yusuf. 约瑟的主人波提反将一切都交到约瑟的手上。 Ya, mengapa? 为什么？ Sebab tuannya sangat percayakan Yusuf. 因为他的主人非常的相信约瑟。 Mengapa tuannya sangat percayakan Yusuf? 为什么他的主人会非常的相信约瑟？ Sebab tuannya Potifar ini sudah melihat bahwa seorang pemuda ini seorang yang sangat taat. 因为波提反看到约瑟是一个非常忠心的年轻人， Apa saja arahan, ya, perintah yang diberikan oleh Potifar kepada Yusuf, 一切波提反所交代约瑟的， dia langsung tidak melanggarnya. 他完全没有违背， Ya, dia sangat taat. 他非常的忠心， Diberi tugas, dia lakukan tugas dia. 给予了任务他就做那 Ya, 任务。 esok juga diberi kerja, dia lakukan kerja 那 dia. 么隔天他也照样做他的工。 Nah, mengapa tuannya tidak percayakan dia? 为什么他的主人会不相信他呢？ Sebab Yusuf ini seorang yang sangat taat. 因为约瑟是一个非常忠心的人， Taat pada arahan dan perintah tuannya Potifar itu. 忠心于他主人波提反的一切交代。 Jadi pada hari ini saudara, bagi kita sebagai umat Kristen, 所以今天弟兄姐妹们，我们作为基督徒， sama juga dengan kita. 对于我们也是一样， Kita mau kena belajar menjadi orang Kristen yang taat. 我们需要学习成为一个忠心的基督徒。 Ya, seperti kata Rasul Paulus di dalam kitab suci. 就好像保罗在圣经里所说的， Nah, kita lihat dalam kitab Efesus Memakan pasal 6. 我们看以弗所书的第6章， Oke, Efesus pasal 6 ayat 5. 以弗所书6章的第5节。 Ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. 第5节，你们做仆人的要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。 Firman ini memberitahu apa? 那么这道告诉了我们什么？ Ya. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. 要忠心于你们世上的主人， Dengan takut, gentar, dengan tulus hati. 甚至害怕、惧怕、战兢、诚实。 Kata Alkitab, sama seperti kamu taat kepada Kristus. 那么圣经里有说到，好像听从基督一般。 Nah, ini yang kita mau kena belajar. 这是我们需要学习的， Menjadi seorang yang sangat taat. 成为一个非常忠心的人。 Ya, diberi tanggung jawab, taat. 给予了责任，我们就忠心去做； Diberi tugas, taat. 给予了任务，我们就忠心 Ya, 去做。 jangan kita diberi tanggung jawab tugas kita seperti Yunus dalam kitab Yunus. 我们不要被给予了任务，反而我们却像那约拿一样， Ya, dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. 他从神的面前逃跑。 Ya, Tuhan suruh dia ke Niniwe, 神叫他去尼尼微城， dia melarikan diri ke Tarsis. 他却逃跑去他施。 Ya, jadi bayangkanlah kalau ada orang seperti ini. 我们是想象，如果有这一类人， Ya, itu menunjukkan tidak taat. 这能够看出他不忠心。 Maka kalau tidak taat, 那么如果他不忠心， bagaimana Tuhan menyertai kerja kita? 神要如何来去与他一切所做的共同在呢？ Tidak kiralah kerja di gereja kah, kerja di luar gereja. 不论是在教会或是教会以外， Ya, yang paling penting ada penyertaan Tuhan. 重要的是有神与他同在。 Ya, kalau ada penyertaan Tuhan, 如果有神的同在， ya, berhasil semua kerja kita. 一切我们所做的功都有结果 Ya,。seperti Yusuf itu.
就好像约瑟一样。 Jadi begitulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita. 这就是使徒保罗告诉我们的。 Paulus berkata, kalau kamu taat kepada Tuhan kamu di dunia ini. 使徒保罗说，如果你们服从你们肉身的主人， Katanya ingat saja, taat sama seperti kamu taat kepada Kristus. 就好像你们服从基督一样。 Ini kita mau kena lebih taat kepada Kristus. 我们需要更加的服从基督， Seperti yang selalu diajarkan kepada kita. 就好像时常向我们所勉励的。 Hari ini kita mau kena taat kepada Tuhan. 今天我们要对神有 Ya, 忠心， kita mau kena taat kepada Tuhan kita di dunia. 我们要像我们世上的主人一样忠心 Kita，mau kena taat kepada orang tua kita. 我们要忠心于我们家的老人， Kita mau kena taat kepada pimpinan gereja. 我们甚至要忠心于教会的安排。 Ya, sebab itulah yang memberi berkat ataupun hasil yang baik dalam kehidupan kita. 这些就能够使到我们生活上有一个很好的结果。 Nah, kita lihat lagi dalam kitab 我 Ibrani. 们再看希伯来书， Oke, Ibrani pasal 13. 希伯来书的第13 Kita 章， baca ayat 17. 我们看第17节。 Ayat 17. 17节， Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. 17节，你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因为他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来焦躁的人。你们要使他们焦的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们无益了。 Ya, taat kepada pemimpin-pemimpinmu. 要顺服那些引导人， Jadi ini perkara yang sangat penting. 这是一个非常重要的事情。 Baik, berikutnya yang ketiga, 那么接下来第3点， ya, Yusuf ini adalah seorang yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. 约瑟是一个敬畏神且尊敬神的人， Nah, maka kita pun sama juga. 我们也要如此。 Ya, kita harus belajar takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. 我们需要学习如何来去敬畏神且尊敬神。 Nah, kita kembali kepada kitab Kejadian. 我们回到创世纪， Kejadian pasal 39. 创世纪的39 Kita 章， lihat dia ayat yang yaitu di dalam ayat 7 hinggalah ayat yang ke-9. 第39章的第7节到第9节。 Ayat 7. 第7节， Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. 第7节，这是以后约瑟主人的妻妾以目送情给约瑟，说：“你与我同寝吧。 Ayat 8. ”第8节， Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. 第8节，约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪，一切的事物我主人都不知道，他把所有的都交在我的手里。 Ayat 9. ”第9节， Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 第9节，在这家里没有比我大的，而且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪神呢？ Nah, kita perhatikan ya perbualan di antara istri Potifar dengan Yusuf ini. 我们是观察波提乏的妻子与约瑟的对话。 Istri Potifar mau menggoda Yusuf. 波提乏的妻子想要引诱约瑟， Ya, bukan satu kali, bukan dua kali. 不是1次2次。 Kalau kita baca ayat yang ke-7, 如果我们读第7节， selang beberapa waktu. 甚至几次， Maksudnya banyak kali ini. 已经多次了。 Ya, tetapi kita lihat Yusuf, 但是我们看约 ya, 瑟， seorang yang tampan, seorang yang berperawakan tinggi, yang sikapnya manis, elok parasnya. 一个容貌俊美的一个人。 Ya. Apakah Yusuf dia menerima tawaran yang diberikan oleh istri tuannya ini? 那么约瑟是否接受那他主人妻子的邀请？ Kata Alkitab 圣经说， dalam ayat yang ke-8, 在第8节， tetapi Yusuf menolak. 但是约瑟不从。 Kenapa dia menolak? 为什么他会推脱？ Sebab Yusuf ini seorang yang takut Tuhan, menghormati Tuhan. 约瑟是一个敬畏神且尊敬神的人。 Begitu juga kepada kita hari ini sebagai umat Kristen. 对于我们今天身为一个基督徒也是如 Di 此。 dunia luar sana banyak godaan.
在 yang sedang menunggu kita. 世界有许多的诱惑正等着我 Ya, 们， tetapi sepatutnya kita mau karena menolak dia. 但是我们应该要推去它， Ya, karena kita takut Tuhan. 因为我们敬畏神， Karena kita ini menghormati Tuhan. 因为我们尊敬神。 Nah, jadi kita lihat Yusuf ini 我们看这约瑟， apabila dia menolak segala godaan yang dia hadapi dengan istri tuannya itu. 当约瑟推去了一切他主人妻子对他的诱惑， Ya, maka itulah Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. 这就是为什么神从来没有撇弃他。 Nah, jadi kepada kita hari ini 所以对我们今天来说 kita，lihat Amsal. 我们看箴言， Oke, kitab Amsal pasal 2. 箴言第2章， Ya, kitab Amsal pasal yang kedua kita bacakan ayat 1 ya hingga ayat 5. 箴言第2章的第1节到第5节， Ya, Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayat 5. 箴言第2章的第1节到第5节， Ayat 1. 第1节， Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ayat 第1节，我儿，你若领受我的言语，存记我的命令。 ayat 2. 第2节， Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. 第2节，侧耳听智慧，专心请求聪明。 Ayat 3. 第3， Ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. 第3节，呼求明哲扬声，求聪明。 Ayat 4. 第4， Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. 第4节，寻找他如寻找银子，搜求他如搜求隐藏的珍宝。 Ayat 5. 第5节， Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. 第5节，你们就明白敬畏耶和华，得以认识神。 Ya, bila kita merenungkan ayat-ayat suci ini, 所以，当我们回想这几个圣经章节， kita boleh melihat sosok tubuh Yusuf itu. 我们能够看到约瑟本身， Dialah orang itu. 他就是这一类人。 Ya, dia menyimpan segala perintah di dalam hatinya. 他把一切神的道放在他的心里， Telinganya tidak mendengar bujukan istri tuannya. 他的耳朵不听他主人妻子的诱惑， Sehingga dia mendekati Tuhan Allah seperti mencari perak. 甚至到他亲近神，就好像寻找银子一样。 Dia mengejar Tuhan Allahnya seperti mengejar harta terpendam. 他寻求神，就好像寻求珍宝一样。 Jadi apa yang diperoleh oleh Yusuf akhirnya? 那么最后约瑟拥有了什么？ Ya, itulah dalam ayat yang kelima itu. 这就是在第5节， Dia memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. 他就明白敬畏耶和华， Dia mendapat pengertian, mendapat pengenalan akan Allah. 就得以认识神。 Jadi marilah kita belajar daripada Yusuf ini. 那么就让我们一起来学习约瑟吧。 Sebelum dunia menggoda banyak godaan bagi 在 kita. 世界还没有对我们发起诱惑之前， Tapi kalau kita memiliki hati yang takut Tuhan, 但是如果我们已经拥有了一个敬畏神的心 kita，ada rasa hormat kepada Tuhan. 我们对神有一个敬畏， Ya, dosa yang sebesar manapun kita pasti tidak akan melakukannya. 不论什么样的罪，我们都不会去 Ya, 行。 ataupun dosa yang sekecil apapun kita tidak, yaitu tidak rela mau melakukannya. 不论多小的罪，我们都不会自愿去做。 Ya, sebab apa? 因为什么？ Sebab di hatimu ada rasa takut Tuhan. 因为在你的心里有敬畏神， Ya, di hati kamu rasa ada hormat yang sangat tinggi terhadap Tuhan. 在你的心里有一个对神至高的敬畏。 Ya, jadi begitulah kita belajar daripada Yusuf. 所以我们就从约瑟身上做学习。 Baik, yang terakhir 那么最后， berikutnya, 接下 ya, Yusuf ini seorang yang sangat ada komitmen terhadap kerja dan tanggung jawabnya. 约瑟是一个充满责任感的一个人， Nah, kita pun begitu juga. 我们也要如此。 Ya, ketika kita mempunyai komitmen terhadap tugas maupun tanggung jawab kita, 当我们在我们的任务上或者是事务上有一个责任心， apa yang kita boleh dapat? 我们能够得到什么？ Ya, sudah tentu kita itu seperti Yusuf. 能够确定的就是我们能够像约瑟一样。 Kita lihat tugasnya dulu di rumah tuannya Potifar itu. 我们看他以前的工作，当他在波提凡的家里， Ya, apa yang dialami oleh Yusuf? 他所面对的是什么？ Kita kembali kepada Kejadian 39, 我们再回到创世纪的第39 ya, 章， ayat 2 hingga ayat 2 hingga ayat 3. 从第2节到第3节， Nah, di situ Alkitab memberitahu kepada kita. 从那里圣经告诉我们， Katanya, ya, Tuhan selalu
Tuhan menjadikan dia seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. 那么耶和华使他成为一个百事顺利的人。 Nah, kemudian di dalam ayat yang ketiga 那么在第3节 sama juga. 也是如此， Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. 耶和华使他手里所办的尽都顺利。 Ya, kenapa dia berhasil? 为什么他会有果效？ Sebab dia ada komitmen yang tinggi. 因为他有一个很高的责任 Ya, 心， diberi tugas dia buat tugas dia. 给了任务他就去做那任务， Ya, diberi tanggung jawab dia selesaikan tanggung jawab dia. 给予了那责任他就去完成它。 Ya, jadi begitu juga kita hari ini sebagai umat Kristen. 所以对于我们今天作为基督徒也是如此。 Syukur banyak seiman kita yang ada kerinduan ya melayani Tuhan. 有许多的信徒有一些渴望想要服侍神的心， Apabila Tuhan memberi kita peluang ini, 当神给予了我们机会， ya, kita lakukanlah dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. 我们就需要尽力的去完成。 Supaya apa? 知道什么？ Supaya kita ini selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. 知道我们时常耶和华与我们同在。 Tetapi bagi orang yang seperti suam-suam kuku, 但是对于那些温温火火的人， ya, buat tidak buat, 做与不做， dia diberi tugas, ya, dia tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. 他被给予了任务，但是他却不尽力的去完成， Pasti Tuhan tidak akan memberkati orang 神一 ini. 定不会祝福他。 Tetapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, 但是如果我们尽力的去完成， seperti yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita, 就好像圣经里告诉我们的。 ya, kita lihat dalam kitab 2 Korintus, 我们看哥林多后书， 2 Korintus pasal 11, 哥林多后书的第11章， ya, 2 Korintus pasal 11哥林多后书的第11章 ayat 28, 第28节， 28, 第28节。 dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. 28节，除了这外面的事，还有为众教会关心的事，天天压在我身上。 Ya, kita lihat di sini, 我们看这里， ya, bagi semangat kerja pelayanan Rasul Paulus, 对于保罗侍奉的精神， ya, banyak ujian dia terima, 有许多的考验， ya, banyak halangan dia terima. 有许多的阻挡。 Tetapi bagi azam Rasul Paulus itu, 但是对于使徒保罗来说， ya, katanya dia tidak mau lagi menyebut banyak hal-hal yang lain. 他不想要去提起那外面的事， Ya, selain daripada urusannya itu adalah untuk memelihara semua jemaat Tuhan. 除了那教会的事以外。 Nah, jadi bagi kita sebagai umat Kristen hari ini, 所以对于我们今天作为基督徒来说， kita ini melakukan pelayanan, ya, bermacam-macam pelayanan di dalam gereja. 我们在教会里做了各式各样的侍奉， Jadi kita tahu itu adalah urusan Tuhan. 但是我们知道那是神的责任，神的任务， Itu adalah urusan Tuhan Yesus. 那是从神而来的任务。 Jadi bagaimana kita melakukan urusan Tuhan Yesus 我们 ini? 要如何来去完成它？ Kita harus menjadi sama seperti Yusuf. 我们必须要成为一个如同约瑟一样的人， Bukan saja di rumah Potifar dia melakukan kerjanya dengan penuh tanggung jawab. 不只是在波提范的家里，他非常有责任的来去完成每一件事， Ketika dia dimasukkan ke dalam penjara. 甚至是当他进入了牢狱中， Ya, mengapa kepala penjara itu sangat percayakan dia? 为什么呢？监狱长非常的相信他， Mengapa? 为什么？ Ya, sebab kepala penjara melihat Yusuf ini seorang yang melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh. 因为呢，监狱长看到他所做的每一件事都是尽力而为。 Nah, coba kita lihat dalam Kejadian pasal 39我们看创世纪的第39章 ayat 20. 第20节， Kita lihat ayat 20. 20节。 Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung, demikianlah Yusuf dipenjarakan. 20节，把约瑟下在监里，就是王的囚犯的被困的地方。于是约瑟在那里坐监。 Ayat 21. 21节， Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. 21节，但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在施狱的眼前蒙恩。 Ayat 22. 第22节， Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. 22节，施狱就把监里的所有囚犯都交在约瑟的手下。 Ya, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya.
他们在那里所办的事都是经他的手。 Kita lihat ya dalam catatan kitab ini. 我们看圣经里的记载， Ya, kepala penjara Nama percayakan Yusuf. 那监狱师非常的相信 Ya. 约瑟。 Begitulah ada seorang seiman kita ya pernah berkata kepada kita. 我们教会有一个信徒也曾经这样的告诉我， Dia memiliki satu apa ini bisnis lah ataupun perusahaan yang kecil. 他有一个比较小的赚钱的方法， Ya. Dia Jingji. banyak pekerja. 他有许多的工。 Dia berkata, Tuhan ini berkata, 那个主人说， ya dia kata semua pekerja saya inilah yang paling bagus. 我的每一个工人，这是最好的， Ya, ini yang paling bagus dia kata. 这是最好的。 Ya, kenapa dia berkata ini yang paling bagus? 为什么他会说这是最好的 Ya.？ Sebab Tuhan ini melihat salah seorang pekerjanya itu cukup taat kepada tuannya dan segala tugas itu dia buat dengan baik-baik. 因为那主人能够看到这个工人非常的服侍，非常的顺服他的主人。 Ya, jadi apa hasilnya? 那么结果是什么？ Ya, saya dengar bila tuan dia melancung ke luar negara. 我听到当他的主人去国外旅游的时候， Inilah dia bawa selalu. 他就时常把他带去。 Pekerja yang dia paling sayang ini. 他非常爱的工人， Ya, sebab apa? 为什么？ Sebab tuannya melihat itu seperti Yusuf. 因为他的主人看他就好像看约瑟一样。 Jadi bagi kita, 对于我们， kalau kita menjadi kesayangan Tuhan, 如果我们成为了神的最爱， buatlah kerja baik-baik 我们就要好好的做工， ya dalam pelayanan ini. 在我们的侍奉上， Ya, kita mau kena lakukan tanggung jawab kita dengan cukup baik. 我们必须要好好的去完成我们的任务。 Seperti Paulus berkata tadi, 就好像保罗刚刚所 ya, 说的， bukan tidak ada halangan, rintangan yang dia alami. 不是在他每一件事上不是没有 Tetapi 困 karena 难阻挡， itu adalah urusan Tuhan Yesus, 但是因为那是从神而来的任务， maka dia lakukan dengan segenap upayanya. 所以他就要全心全意的来去做。 Jadi kita mau kena menjadi hamba yang baik. 所以我们要成为一个勇敢的仆人， Hamba yang baik seperti apa? 一个好的仆人，好像什 Nah, 么一 kita 样？ lihat Tuhan Yesus berkata. 我们看耶稣说的。 Akhir sekali lihat Lukas pasal 12. 最后我们看路加福音书的第12 Kita 章， bacakan ayat 42 hingga ayat 44. 我们看第42节到44节， Lukas 12 ayat 42 hingga 44. 从42节到44节。 Nah, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? 42节主说：“谁是那忠心有见识的管家？主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢。” 43. 43节， Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. 43节主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。 44. 44节， Aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. 44节，我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。 Inilah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. 这就是耶稣自己亲 Ya, 口说的， memberi makanan tepat pada waktunya. 所以我们必须要抓着机会来去做， Ya, menjadi pengurus rumah Tuhan yang setia dan yang bijaksana. 成为神忠心的管家， Ya, ini penting. 这重要。 Ya, kalau kita mau melayani Tuhan, 如果我们要侍奉神， jadi hamba yang setia. 成为一个忠心的仆人， Jadi hamba yang bijaksana. 我们要成为一个聪明的仆人， Ya, jadi hamba yang memberi makanan tepat pada waktunya. 成为一个能够紧抓机会的仆人。 Ya, jangan kita ala kadar saja. 我们不要一次放弃， Ya, kita mula-mula pergi coba-coba saja. 我们只是以一个尝试的心 Ya, 态， tetapi akhirnya tugas itu kita tinggalkan begitu saja. 但是最后那任务却就这样撇 Jadi 去。 kalaulah seperti begini, 如果这样， Tuhan tidak menyertai hidup 神 kita. 不会与我们的生活同在， Ya, Tuhan tidak memberkati kita. 神不会祝福我们， Malahan kita orang yang tidak disukai oleh Tuhan kita. 甚至我们是那神不喜悦的人。 Ya, dia banyak cerita di belakang. 他在我们背后说了许 Ya, 多， banyak yang akan apa itu memberi komen yang tidak baik untuk kita. 已经批评了我们， Ya, memberi komen yang tidak baik untuk kita. 已经批评了许多jadi 很多我们， Kita mau kena berjaga-jaga. 所以我们必须要警醒。 Ya, kalau mau seperti Yusuf, 如果我们要如同约瑟一样， ya, ada tugas, 有责任、有 ya, 任务， buatlah 我们 tugas 就要去行， supaya
Tuhan selalu memberkati. 知道神常与我们同 Ya, jadi 祝福我们。 maka demikianlah firman Tuhan. 那么这就是神的道。 Ya, baik sekali lagi kita sama-sama berdiri dan puji 我 Tuhan. 们一起站立唱诗。 Kidung Rohani bilangan 239. 我们唱诗赞美神第239首。 Ya, 239. 239首。Silakan duduk. 请坐。 Baik, sekali lagi kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian kita malam ini. 接下来我们在这的祷告来做这个聚会的结束。 Kita bantu doa bagi segala pekerjaan suci gereja. 我们为一切教会的圣工祷告， Ya, begitu juga ya penyakit pandemik ini kita bawa di dalam doa kita. 甚至是现在所面对的疫情，我们也要在祷告上纪念， Semoga Tuhan itu memelihara kita. 知道神能够保佑我们， Ya, jadi segala kerja suci dalam Tuhan 一切主里的圣工， kita bawa di dalam doa. 我们也带到我们的祷告当中。 Baik, mari kita sehati berdoa. 我们一起同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, dengarlah doaku, jangan aku dilalui, berilah berkat-Mu. Tuhan Yesus, dengarlah doaku, jangan aku dilalui, berilah berkat-Mu. Amin. Baik, syukur puji Tuhan kebaktian kita sampai di sini. 感谢神，今天晚上的聚会就到这里结束。 Semoga Tuhan Yesus sekali lagi memberkati kita 愿神祝福大家与我们同在 dan，jumpa lagi. 我们再见。